kita nak masuk bab Omar Ryan pula. Okey. Hari tu brother Amir ni dengan segan silu dengan tak malunya interview apa bapanya dengan Omar Ryan. Sampai hujung-hujung interview tu aku tengok dia dah merapu lah. Mau tak merapu. Jam Malaysia terima kasih untuk explain benda tu. Di Siberia di Serbia. Pukul 6 petang. Dia tengah fresh. Dia tengah fresh, dia tengah sedap. Orang kata kan, dia tengah lepak dengan tu. Dia tengah petang-petang minum air kopi, goreng pisang. Kau lah race masa time tu. Aduh, aku Tapi walau bagaimanapun the interview was successful. Okay, kita nak bercakap pasal Amir hari tu dia dah bercakap direct lah dengan budak tu kan. Bila kita bercakap pasal Omar ni, kita bercakap pasal mentality dia, macam mana dia survive. Dia pun punya perjalanan pun berliku juga. Betul. Bukan senang. Dengar bapak dia cerita kan? So Omar cakap selain kerja keras, pemain muda kena ada kekuatan mental dan sikap jangan putus asa untuk menghadapi semua cabaran kalau kau nak main kat luar. Ini salah satu benda yang dia cakap dalam interview tu. Dia kata sebab kalau kau main kat luar ni, bercakap language lain, Language barrier kan. language barrier dah number one. Kau jumpa orang yang kau tak pernah jumpa. So mungkin ramai orang Serbia ataupun daripada negara lain, kau dah rasa takut. That's number one. Okay, kalau kau rasa kalau main Malaysia, kat Malaysia ni kau ada kawan-kawan kau boleh cakap Melayu, kau boleh cakap apa yang kau nak. Kau senang nak blend. Senang nak blend. Selesa. Kena ada, lepas tu dia cakap kena ada sifat, mungkin kau kena ada sifat berani. Untuk kau lah, macam mana pemain muda kat Malaysia ni nak mempunyai kekuatan mental macam ni? Aku rasa benda pertama, dia kena decide kemampuan diri dia tu. Dia betul-betul ke dia nak main dekat luar tu. Aku rasa dia apa-apa pun atas diri dia Tepuk sendiri. dah ada tanya selera. Jangan setakat dia nak pergi sana sebab nak kejarkan duit, nak kejarkan fame, dan benda-benda tu semua akan datang kemudian sebenarnya, dalam tak sedar. Especially aku cakap ni sebab kita topik kita ni budak yang lebih muda daripada kita. So ni abang cakap lah abang kata duit, Uncle cakap duit popular ni datang kemudian kan. Kau usaha dulu benda tu. So aku rasa kalau ada prospek muda di Malaysia ni yang willing untuk ke sana, bagus, tapi persiapkan diri sendiri dulu, yang pertama. Yang kedua, aku rasa ini penting jugalah, orang kata restu mak bapak dan usaha mak bapak itu sendirilah sebenarnya. Tapi kau ada juga penonton yang tanya pasal cingir, dia cakap macam mana long distance relationship ni, boleh tak advice ke? LDR orang kata. Dia macam ni, kalau long distance ni macam mana? Dia break macam lah, break lah. Ni jauh sikit pada topik pada bola lah. Ada orang tanya aku. Okay, so aku faham maksudnya. Okay, katakanlah dia budak umur 16 tahun, dia ada potensi, dia ada girlfriend. Okay. Long distance dia macam mana? Okay. Jangan susah hati. Pasal kat sana pun lagi banyak. Itulah dia tak nak minta maaf. Bagi aku benda tu kau kena kuat lah. Aku nak tanya, apa fokus kau? Sekarang ni aku nak tanya, apa kalau kau sebagai pemain muda, okay, kau nak kuatkan mental kau, apa fokus kau sebenarnya kalau kau nak main kat luar ni? Kau talented, no doubt, tapi mental ni macam mana kau rasa kau nak kuatkan mental kau ni, nak bermain di luar ni? Okay, untuk pendapat aku, okay lah, jawapan yang biasa yang kita tengok tu berada pada pemain tu sendiri. Tapi bila yang aku selalu fikir adalah jalan terbaik dan telah dibuktikan dekat adik Omar kita ni adalah macam aku cakap, actually penting support daripada ibu bapa ni sebenarnya. Secara tak langsung Encik Kamal Azlan ni dia yang men-setkan mindset anak dia macam tu, Omar jadi macam tu. So bagi aku sebenarnya penting juga orang kata apa ni, tanggungjawab apa ni, parents, exposure daripada parents tu menjadikan Omar tu lebih mudah. Aku rasa satu benda yang main peranan penting juga dengan budak ni ialah penekanan rohaniah tu satulah. Dia kata tak tinggal solat lah apa semua tu kan. Betul. Tapi yang paling penting sebenarnya, besides didikan tu, ialah budak tu punya pelajaran. Aku rasa kita education. Jadi daripada situ, bila kau bercakap pasal fokus, determination dia ialah untuk belajar, tanggungjawab dia mudah. Solat, belajar, kau main bola. Betul. Jadi dia ada balance. Jadi dari situ dia boleh buat satu decisive punya decision pada aku lah. Itu penting dalam dia buat keputusan. Sebab yang lain semua dah dimudahkan. Dalam kes Omar Ryan ni dah dimudahkan. Family support system very strong, financial okay, insyaAllah kita rasa macam tu. Yang kau tengah buat, ini tanggungjawab kau. Betul. Jadi budak tu punya fokus ialah okay, ini. Walaupun kat sini dalam situasi kita bercakap pasal pemain muda kita di sini yang nak berkelana keluar, aku rasa
benda lain yang dia kena fokus off field ialah pelajaran. Itu ialah cara dia displaykan diri dia, cara dia boleh build up. Sebab belajar disiplin apa ilmu belajar tu, dia boleh build up benda tu. You boleh apply ke tempat lain sebenarnya. Daripada education tu sendiri dah boleh build up lah diri dia lah. Okay. Kalau ikutkan Omar dalam video tu dia cakap keinginan dia untuk wakil Harimau Malaya lah. Okay. Tapi dia lahir di UAE. So sebenarnya UAE, dia boleh wakil UAE. Betul. So nombor 1 Nombor 2, kalau dia main kat Serbia lebih 5 tahun, dia boleh wakil Serbia. Betul. Kau rasa, kau bila tengok video tu, kau yakin in the future memang dia akan main Malaysia? Main Malaysia under 15 dia. Aku nak cakap pun susah. Memang susah, tapi kau rasa lah, bila kau tengok video tu, kau rasa macam okay lah, memang parents dia memang nak dia main Malaysia, and mungkin dia pun memang ada hati nak main Malaysia. Okay, aku personally aku ada doubt sikit lah untuk dia main Malaysia. Tapi aku terharu dan berterima kasih bila Amir tanya kalau dapat call up in future, dapat call up untuk main national team Malaysia, you nak main atau tak? Dia cakap nak main. So dia dah cakap macam tu, aku dah rasa suka dah. Walaupun aku predict dengan potensi dia bermain sekarang di sana, kita tengok macam mana fans Chan nama dia Omar Azlan. Kau bayangkan budak Malaysia punya nama, fans kat Serbia tu boleh nyanyi, ada Chan, ada lagu untuk dia, which is mesti mamat ni power gila kata kan, sampai orang boleh nyanyi sebut nama kau tiap pertama. Dubbing. Sound dia. Ya. Maknanya mic. Aku tipu aku ni. So ya, Sorry. So nak ke kapur. Aku jadi kapur. Kapur Alan. So nombor dua, so, dia punya prediction aku, kalau dia tak main pun untuk Malaysia, tak apalah kan. Katakanlah dia main untuk Serbia macam kau cakap tadi kan, tak apalah dia main lah untuk Serbia, tetapi tak tahulah kan. Tapi sekurang-kurangnya adalah CP-CP sedikit yang kita boleh banggakan, which is Mamat ni parents orang Malaysia, nama pun nama Malaysia orang kata kan, tapi main untuk Serbia, tak apalah kan, sebab mungkin rezeki dia kat sana. Support tu penting support sistem untuk seseorang pemain tu sangat penting. Sebab macam aku cakap, aku pernah ada pengalaman, bukan pengalaman main bola lah kan, aku pernah pengalaman ada anak ramai pengalaman yang macam belajar luar ataupun apa, kita kat negara orang, bila kita ada support kita, dia walaupun dia tak ada kat situ, kita tahu, kita rasa tau. Maksudnya tu aku cakap, bila family tu dia punya education untuk educate player tu sendiri, support system tu terlalu kuat, InsyaAllah player tu punya mentality pun dia akan very strong kan. Sebab aku bagi benda-benda simple, contohnya sebab tahu aku cakap macam bapak dia tu, memang dia punya mindset tu memang dia dah setkan untuk anak dia lah kan. Aku faham kadang-kadang kalau macam ada typical mak kan, mak kita lah kan, kalau kita telefon cakap mak rindu nasi mak, mak mesti support balik lah nak kan. Tapi tu aku cakap benda-benda macam ni, nampak kecil kan, kadang-kadang nampak kecil, tapi benda tu dia akan tak, bila kerap sangat minta nasi lemak tu memang kau akan balik punya. Tak minggu kan? Call mak rindu nasi lemak, memang kau akan balik punya. So bila mentality tu bila kalau mak parents call kalau parents yang supportive, bukanlah cakap parents kan tak supportive, maknanya dia to another level yang betul-betul, this is macam aku cakap lah, dia bukannya pressure, macam kau pergi sana untuk exposure, kau pergi sana akan something dapat untuk bawa balik dekat sini, pengalaman tu sebenarnya. Pengalaman tu sebab macam aku cakap, it's more than playing time. Memang semua orang akan cakap alah pergi sana bukan dapat main ke apa. Macam aku cakap, aku bagi contoh tadi, Teresa Danda, tengok apa yang dia buat, dia tak dapat playing time, no playing time at all, tapi apa yang dia bawa balik tu orang lain ada. Yang kat Thai League tu dapat pengalaman tu, tak ada. Betul. Dia balik, dia adalah main kat aku lupa, dia dah main kat mungkin dia main kat dengan Bellamy kan time tu, kat Man City. Exactly. Pengalaman lah. Tak, betul. Training kan. Dan lepas tu dekat Montong, dia membuatkan dia berjaya sebab dia dah pernah main dengan, lepas tu dia main dengan Robbie Fowler pun kat Montong tu. Dan Robbie Fowler pun cakap dia antara player yang senang nak klik. Lepas tu sebab dia dah ada pengalaman di luar. Betul. Dia ada pengalaman kat luar. Lepas tu okeylah dia main kat Spain tu fine lah, dia main Copa del Rey tu dia score biji ke apa, itu hype dia. Tapi lepas tu dia main kat Japan pula sekarang ni. So faham tak kan? Sekarang dia top player lah kat Japan. Exactly. So tak ada apa playing time pun dekat Europe. Betul. Kan at first, tapi dia jadikan benda ni positif lah. Yes, betul. develop mentality dia tu. Okay. Cara Omar ke Eropah, laluan Omar ni lebih kurang macam laluan Lokman lah. Dugaan dia, banyak dugaan, banyak cabaran. Dalam interview tu sendiri Amir dah korek, and bapak dia dah bagi tahu betapa susahnya daripada UAE pergi ke Red Star, and Red Star salah satu klub je yang menerima dia apa benda semua kan.
Dia cakap banyak trial kat banyak kelab juga, tapi dia kata yang sangkut Red Star, dia kata kan. Red Star, tapi sebenarnya dia ada dapat satu tawaran dengan Al Jazeera juga, tapi dia tend to go lah. pergi UAE, tapi dia tend to go to Red Star. So dia kata orang kata tanpa bantuan apa-apa kecuali parents dia berkorban banyak. So boleh ke pemain lain ikut jejak langkah Omar ni? Kau rasa siapa-siapa nak jawab, ataupun banyak laluan, yelah kalau kau tengok ni banyak laluan ni berliku dan banyak pengorbanan ni, tapi boleh ke kau rasa pemain muda boleh ikut tak laluan Omar ni? Maknanya tanpa bantuan ni, sendiri, parents sendiri je. Possible ke? Dari Malaysia? Pada aku tak possible kalau dengan parents saja. Yes, tak ada bantuan lain. Agak susah jugalah, sebab benda pertama pada aku secara realitinya memang financial lah. Kan? Betul. Reality Financial kena financial. kena strong. Tak semua Kewangan lah. kewangan. Tak semua ada anak nelayan, ada anak. Betul. Yalah, tapi cita-cita orang tu lain. Jadi pada aku sebenarnya kat sini memang tak memang realistik dia, memang susah, lebih susah lah pada aku bila kau ada financial problem. Tetapi kat sini kau boleh nampak sebenarnya anak-anak muda kita ni, pemain muda kita ni ada talent. Bila ada demand macam tu, maksudnya ada talent. Jadi kat sini kenapa kita nak bercerita kita nak main keluar, sedangkan kita perlu kuatkan liga kita sendiri. Dari peringkat akademi tu, maksudnya kat sini memang ada talent. Kalau aku rasa kita perkemaskan macam mana yang the facilities diorang cari di UAE, Tak perlu pergi luar kau rasa? boleh kalau you got support. Ada program government lah khusus. You menang ni, kita try to jual. Patutnya itulah kerja NFDP. Ada produk ni kita jual. Kan? Bila janganlah tak ada, you buat kilang, lepas tu you tak market, problem lah. Kita pun pernah sentuh isu ni kan. Jadi pada aku, bila you tak boleh buat macam tu, you kena kuatkanlah liga tempatan tu. Maksudnya ada potensi di situ yang tak disentuh. Kau tengok Liga Afrika tak kuat, tapi pemain-pemain Afrika ni semua main luar. Lah sebenarnya tim macam Nigeria, Senegal ni semua kuat because this player main kat luar. So either you nak semua player yang bagus-bagus ni main kat luar, sebab kat Afrika sini negara yang quite miskin, kan? Tapi negara Malaysia ni tak miskin macam negara Afrika. Betul. Salah satu contohlah. Okey, apa cara lagi selain kalau ada bantuan lah, apa cara yang boleh pemain ke Eropah? Aku bagi satu contoh, mungkin melalui ejen. Kau rasa lagi sih? Ada. Aku nak cakap ejen tu. Apa lagi Owner? Betul. Melalui owner di lah. Eropah. Betul. NFDP. Betul. NFDP, melalui NFDP punya kontak kalau ada. Parents kerja di Eropah, macam benda-benda macam Omar. FAM punya kontak. And mungkin Jepun boleh dijadikan destinasi untuk pemain Malaysia, sebab FAM pun ada guna kontak Yakult sebelum ni. Itu cara-cara, ada beberapa pemain yang pergi. Betul Yakult punya tu kan. Pergi inilah. Akan ada banyak lagi tak pemain kita akan pergi Eropah, pemain muda tu? Kalau tanya aku dengan apa ni, dengan adanya dua player ni yang dah orang Sebagai contoh, aku tak rasa ralat ataupun terkejut lah dengan persatuan tim-tim Eropah lain yang pandang kepada player kita lah kan. Benda tu tak menjadi isu lah, sebab kalau lama-lama aku rasa kalau dah ada, dan lepas tu ada macam Amir cakap, talent tu sentiasa ada kan. Yang player macam Lukman ni memang ada sebenarnya wujud. Cuma bila diketengahkan, digilap, dimarketkan, akan ada yang nak sebenarnya. Sebab untuk pendapat aku, umur 17 dan ke bawah ni, dia punya teknik dan talent ni boleh dikatakan pukul rata lah, lebih kurang. Dia macam raw apa ni, macam mentah. Betul. Kau kena gilap. Correct. Kau dari Europe ke, kau daripada ni, memang orang kata tak ada beza tak, tapi kalau kau tengok sebenarnya dia punya gap tu masih belum jauh. So peluang untuk pemain muda masih ada harapan. Masih ada harapan untuk cakap. Kalau macam aku cakap, kalau tak ada harapan, dah 10 tahun kita tak pernah dengar pun orang Malaysia pergi try out ke, pergi ni ke apa, tapi still ada sebenarnya. Kan? Calok Fakri dapat kan. Mana ada harapan lagi? Aku tengok tadi kau punya buku tu taktikal macam-macam. Ni tu taktikal Ryan lagi belang-belang. Ni cerita hari tu lah. Tapi ada cerita sikit pasal artikel 19 sebenarnya, pasal minus. Aku dah cerita lah. Tapi kau dah cerita. Itulah dia, bukan taktik. Tapi kau selalu penuh soalan-soalan yang lincah. Aku dah siap sedia ni. Bawa artikel dia pandai. Kau cakap macam kelas tuition tadi. Apa ni, so Lokman dan Ryan boleh dijadikan contoh kepada pemain muda yang lain, walaupun mereka belum lagi betul-betul berjaya, tapi boleh ikut jejak langkah. Aku rasa boleh ikut jejak langkah. Kita pun kalau macam kes Omar Ryan pun, sebelum ni pun kita pernah ada macam Titus James yang mencuba di sana, yang banyak timang bola. yang banyak timang bola tu non-stop tu. Titus James Palani. Yes.
Tapi macam dalam kes Luqman ni, macam kau cakap dalam kau elaborate dah 5 cara untuk kita bermain di luar. Apa-apa pun aku agak setuju dengan kenyataan yang mengatakan kalau dia cukup bagus, dia patut dapat attention lah. Untuk daripada luar tak perlu tu. Tapi pada aku ambil benda tu daripada atas kasar. Bermaksud di sini sebenarnya kita ada satu pool talent, cuma tak digilap dan tak dimarketkan dengan cara betul. Jadi aku rasa ini semua tugas lah, sebab ini semua garuda-garuda NFDP kan. Betul. Jadi aku rasa cara pemasaran tu penting. Bila benda dah siap, ke mana hala tuju diorang ni. Actually Luqman adalah first batch graduan NFDP, betul. So in future akan ada lah, Luqman 2, Luqman 3 akan ada, insyaAllah. Panjang perbincangan kita pada hari ini. So hopefully kita boleh ambil iktibar, dan mungkin Omar Rayyan dan Luqman ni adalah titik permulaan, perintis lah kata. Titik permulaan betul. untuk banyak lagi pemain muda untuk ke Eropah. Sekian saja daripada kami. Whatever it is, support kami, tengok Facebook kami, tengok Twitter kami, support Tiki Taka Design. Shopee macam mana Shopee? Siapa nak beli shopping macam mana? Kalau ada barang-barang nak beli, contoh nak beli baju Red Star Belgrade kat Shopee, contoh lah kan, kalau ada jual lah, klik, boleh guna link kita orang tu, tekan lah, jadi kita dah dapat hasil sikit. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan kalau tak ada aral melintang. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Selamat.